Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azaniza binti Katamun, nombor matrik 071-537. Baiklah, aktiviti rasuah ini bermaksud penerimaan atau pemberian suapan ataupun dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Antara contoh suapan yang diberikan terdiri daripada hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan upah dan juga diskaun. Baiklah, terdapat juga aktiviti rasuah di dalam pendidikan yang telah dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak amanah dalam melakukan satu tugas ataupun kerja. Oleh itu, aktiviti rasuah dalam pendidikan haruslah dibanteras supaya organisasi adalah bersih daripada sebarang rasuah yang membawa kesan negatif kepada diri dan juga imej organisasi tersebut itu juga. Baiklah, perkara utama yang perlu dititikberatkan sebelum menghasilkan kaedah yang terbaik adalah dengan mengenal pasti faktor sesuatu perbuatan itu berlaku. Pertama sekali, faktor berlakunya gejala rasuah ini adalah kerana kecenderungan seseorang individu itu untuk mempunyai gaya hidup di luar kemampuannya. Dalam hal ini, setiap orang juga berkecenderungan gaya hidup yang bertaraf tinggi dan lebih mewah. Setiap orang pasti pernah bermimpi suatu hari nanti akan menikmati kereta mewah, beg tangan berjenama, rumah mewah dan menjadi seorang yang kaya raya. Dengan ini, jika gaji bulanan seseorang itu contohnya ialah RM1,000 hingga RM4,000 sahaja, membeli barangan mewah yang berjuta ringgit akan menyebabkan dia muflis dan ini merupakan hidup dalam situasi yang melebihi kemampuan sendiri. Oleh itu, mencari wang tambahan dari pelbagai saluran akan menjadi sasaran seseorang yang ingin kaya raya dengan menggunakan jalan pintas. Maka, rasuahlah menjadi solusi yang amat mudah untuk mendapatkan gaji tambahan dan sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling mudah diterima suapan. Justeru, bagi pendidik yang kecenderungan mempunyai gaya hidup di luar kemampuan, mereka tidak akan melepaskan peluang menggayakan walaupun cara menggayakan itu melanggar undang-undang. Faktor seterusnya yang melibatkan rasuah dalam pendidikan adalah ingin menaikkan pangkat dalam masa yang singkat. Hal ini berpunca kerana ramai pekerja awam yang mempunyai gaji yang rendah. Dengan itu, mereka melibatkan diri mereka dalam rasuah agar lebih cepat dan mudah. Seperti yang kita tahu, untuk mendapat gaji yang tinggi, kita perlu mempunyai kelayakan yang tinggi juga. Sesetengah rakyat di negara kita hanya mempunyai sijil pelajaran Malaysia atau SPM sahaja dan bukan diploma, degree atau master. Contoh yang berlaku, golongan B40 sanggup melakukan rasuah untuk menyara kehidupan keluarga. Memang sukar untuk kita membantu keluarga pada zaman susah untuk mencari kerja ini, tetapi kita haruslah mengelakkan penglibatan diri dalam rasuah. Oleh itu, ramai pihak haruslah berganding bahu untuk mengelakkan perbuatan rasuah ini agar tidak menjejaskan imej negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesan rasuah. Jadi kesan melakukan rasuah ialah akan mewujudkan seorang individu yang tidak berintegriti. Integriti boleh didefinisikan sebagai sikap jujur dan kepatuhan yang tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral. Apabila seseorang itu tidak mempunyai sikap integriti dalam diri mereka, mereka akan sanggup melakukan perkara terlarang demi kepentingan diri mereka sendiri. Perkara ini akan mewujudkan masalah dalam syarikat atau sesebuah organisasi kerana amalan rasuah ini dapat mencemarkan maruah diri seseorang. Oleh itu, sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, kita seharusnya menghindarkan diri dari melakukan rasuah dan kita seharusnya mempunyai sikap tanggungjawab dan amanah terhadap tugas yang diberi. Antara kesan rasuah dalam pendidikan ialah kehilangan moral dan etika sebuah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidakprihatinan dan tiada kesedaran dalam bahayanya rasuah. Moral sangat penting dalam kehidupan manusia supaya sentiasa maju. Moral dan etika sangat penting supaya mengelakkan daripada perkara-perkara yang negatif. Moral dan etika adalah dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Oleh itu, moral dan etika
akan menyebabkan kehidupan manusia lebih teratur. Kehilangan moral akan menyebabkan berlakunya pemerintahan yang tidak sekar. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang bersikap pasrah dalam menangani isu rasuah ini. Sepulangnya, kita perlulah memberikan pendedahan awal kepada generasi yang akan datang tentang bahayanya rasuah. Persoalannya, apakah langkah untuk menangani rasuah? Antara langkah menangani rasuah adalah menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pemberi dan penerima rasuah. Badan kerajaan haruslah memperketatkan undang-undang dalam kesalahan rasuah agar menakutkan pesalah untuk meninggalkan serta berfikir dua kali sebelum melakukannya. Kerajaan seharusnya memberikan hukuman yang setimpal serta membuka mata terhadap hukum agama dalam kegiatan rasuah. Selain itu, kerajaan haruslah mengambil tindakan yang lebih agresif tanpa mengira pangkat dan kedudukan dalam melaksanakan tugas. Kesimpulannya, pihak kerajaan merupakan peranan penting dalam mengawal kegiatan rasuah agar imej negara sentiasa terpelihara. Terima kasih. Bagi menerangi kegiatan rasuah daripada berluasa, pihak IPTA dan IPTS hendaklah bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bagi mengadakan kempen. Kempen tersebut bertujuan memberi pendedahan awal tentang bahayanya rasuah kepada mahasiswa dan mahasiswi di universiti. Hal ini dapat memberikan pendedahan awal kepada mereka tentang bagaimana dan kepada siapa hendak dilaporkan jika berlakunya perkara rasuah. Hal ini dapat mengurangkan berlakunya kegiatan rasuah di dalam Malaysia. Akhir sekali, rasuah merupakan perbuatan yang boleh mencemarkan imej serta nama negara. Dalam era globalisasi ini, kegiatan rasuah semakin berleluasa di negara kita sehingga membawa kehancuran kepada rakyat, bangsa dan negara. Oleh hal yang demikian, kita sebagai rakyat haruslah membendung perkara ini dengan lebih cepat kerana ianya boleh membawa keburukan kepada sistem pentadbiran negara. Salah satu punca di mana seseorang itu menerima rasuah adalah disebabkan lemahnya iman dan juga peluang yang lumayan di depan mata. Seterusnya, usaha dalam membendung perkara ini adalah ibu bapa haruslah memainkan peranan yang penting dalam menyemai sikap benci akan rasuah dalam diri anak-anak dan didikan agama serta jati diri. Kesimpulannya, semua pihak haruslah mengelakkan daripada kegiatan rasuah ini dalam diri atau keluarga agar kegiatan rasuah ini dapat dikurangkan. Hal ini juga dapat menyatukan semua bangsa dan juga pelbagai kaum apabila kegiatan rasuah ini dapat dikurangkan dan juga tidak mempunyai sifat hasrat dengki dan dendam antara satu sama lain dalam diri masing-masing. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.